Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Kita di akhir kitab Munyatul Musalli kita ni, Allah yarham Syekh Daud bin Abdullah Al-Qatani buat tubik satu bab, nama dia Tatmimul Faidah. Jumpa Tatmim Al-Faidah, muka surat 31. Tatmim Al-Faidah. Apa dia maksud Tatmimul Faidah? Ini kesempurnaan faedah. Pada menyatakan yang bergantung dengan raja dan barang yang bergantung dengan dia. Tatmimul Faidah ni bukan bab semaya dah. Semaya sudah dah kita baru ni. Hak ni satu bab lagi nak bicara tentang pemerintahan Islam, pemerintah yang adil. Bab ini bergantung dengan raja dan perkara-perkara yang bergantung dengan dia. Dari segi urusan pemerintah ini dia. Kerana inilah ahli sejarah ia menulis riwayat hidup pengarang kita ni, Allah yarham Syekh Daud ni. Ada fakta yang mengatakan kitab Musalli ini ditulis di atas permintaan seorang raja. Raja tu tulis minta dengan Syekh Daud. Syekh tulis satu kitab mengenai Ismail. Tok Syekh ni rahimahullah taala cerdik orangnya. Dia tulis bab semaya, bila habis bab semaya, dia sambung pula ekor kitab ni dengan satu kitab lain, nama dia Tatmimul Faidah. Nak menyempurnakan faedah semaya ni, iaitulah faedah oleh kerana mung ni seorang raja, ambil aku ayat kepada mung bagaimana cara pemerintah yang adil. Jadi itu pasal tu kita kena cerdik. Kalau kita jumpa orang tanya masalah kita tengok orang ni orang baik, orang besar, orang kaya atau sebagainya, tanya masalah. Kita kena celih lalu. Lepas pada masalah dia tanya tu, celih lalu gapo-gapo. Hak kita boleh nasihat dia. Kalau dia jenis bahasa jenis mengaji, main benda-benda, remah kuat, maya tak sih. Kita celih bagi nasihat, kena semaya lah. Barulah remah kita ni Tuhan jaga, Tuhan pera. Kalau tidak remah saja, semaya tak jadi. Jadi ramai orang suka derma, semaya tak suka. Ataupun dia semaya dah, tapi tak semaya jemaah. Jadi kita celih semaya jemaah sikit. Ini dipanggil hikmah dalam dakwah. Syekh Daud, oleh kerana raja ni minta suruh tulis kitab Musalli, dia tulis. Tapi lepas pada tak nak ajar Musalli saja, kena ajar juga bagaimana pemerintah yang adil. Cerdik tak cerdik dia? Ini orang panggil orang cerdik. Kita ni kena jadi orang cerdik ke orang tak cerdik? Kena jadi orang cerdik. Jadi orang tak cerdik tak ada faedah hidup kita atas dunia ni. Tatmimul Faidah. Ini kesempurnaan faedah pada menyatakan barang yang bergantung dengan raja dan barang yang bergantung dengan dia. Mana benda urusan raja dan urusan pemerintah dia. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Pasal apa Abdullah bin Abbas ni kita baca radhiyallahu anhuma? Kenapa? Radhiyallahu anhuma maksudnya Allah Taala redha kepada kedua-duanya. Siapa dia redha? Siapa dia dua? Abdullah dengan ayah dia Abbas. Sebabnya dua-dua orang ni sahabat belaka. Abdullah anak dia, Abbas ayah dia. Abbas kau saudara Nabi, Abdullah tu sepupu Nabi. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Waqtiru as-sultan wa ajilluhu." Macam mana? "Waqtiru as-sultan wa ajilluhu fa innahu 'izzullah wa dhilluhu fil ardi idza kana 'adla." Mulia maknanya muliakan oleh kamu akan sultan dan besarkan kamu akan dia. Kita kena mulia ke sultan. Pemimpin kita kena mulia ke dia. Sultan ke, presiden ke, Perdana Menteri ke, kita kena mulia dia. Tak boleh dok hina dia, tak boleh. Wa ajilluhu dan besarkan dia. Mesti kita besarkan dia. Jangan buat dia serupa dengan orang nyabu siapa. Maka bahawasanya ia ketinggian Allah Taala dan bayang-bayangnya dalam bumi apabila adil. Syaratnya raja ni, pemerintah ni, presiden ni, Perdana Menteri yang nak dibesarkan, yang nak dimuliakan itu
Syaratnya dia seorang yang adil. Seorang Perdana Menteri, seorang raja yang adil. Itu syarat dia. Dia kata sini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi setakat yang kita cari dalam kitabnya, cari dalam dia panggil Maktabah Syamilah dalam CD. Dia ada 1800 kitab. Kok jumpa hadis ni satu seorang ya, iaitu Ibnu Asakir. Waktu ubik hadis ni dalam kitab dia Tarikh Dimash. Itu segi sanaknya tak ada nak hukum lagi. Kita cari lagi. Satu kitab dia tulis nama Tarikh Dimash, beberapa puluh jilid. Kitab besar Tarikh Dimash ni. Dia ulama-ulama ni dia tulis Tarikh Baghdad umpamanya. Al-Khatib Al-Baghdadi dia tulis Tarikh Baghdad. Bukan sejarah perih saja. Dia tulis orang masuk dalam Baghdad, siapa dia masuk. Masalah ulama masuk Baghdad. Tujuan dia masuk, dia mengajar. Dia pun tulis. Gapo dia orang ni mengajar, gapo dia ambil daripada Baghdad. Itu kita ulama Amerika. Supaya juga Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimash dia tulis. Jadi hadis ni jumpa dalam Tarikh Dimash. Hak lain-lain kita cari pula lah depan insya-Allah. Dan daripada Umar radhiyallahu taala anhu katanya. Kata Umar bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana kata Umar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khabarkan daku ya Rasulullah, daripada ini sultan yang hebatlah segala manusia baginya. Sultan, pemimpin ni manusia ni hebat. Takut dia berlaku. Dan rendah baginya segala tubuh manusia. Apakah dia? Gapo dia makna sultan, pemimpin ni? Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu bayang-bayang Allah pada bumi. Sultan ni dipanggil zillullah fil ardh. Bayang Allah pada bumi. Maka apabila baik ia, maka baginya pahala. Bagi dia pahala. Kalau dia baik, dia boleh pahala. Dan atas sekalian segala kamu, mana sekalian kamu itu syukur. Kalau kita boleh raja baik, pemimpin baik, presiden, Perdana Menteri baik, kita kena syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila jahat, pemimpin jahat, maka dosa atasnya, kejahatan itu naik atas kepala dia, dan atas kamu sabar. Atas kamunya sabar. Saya lagi dah. Hadis ni diriwayat oleh Ibnu Al-Asir dalam kitab dia An-Nihayah fi Gharibil Hadis. Dia kata, huwa zillullah fil ardi fa idza ahsana falahul ajru wa alaikumus syukru wa idza asaa fa alaihi al-isru wa alaikumus sabru. Jadi apa dia maksud zillullah fil ardi? Sultan-sultan tu bayangan Allah di muka bumi. Apa dia maksud dia? Maksud dianya kata ulama, kerana pemimpin itu menolak segala perkara-perkara yang tidak baik. Perkara-perkara yang menyakiti daripada manusia. Daripada rakyat dia. Sebagaimana kama yadfa'u dhillu aza harasyams. Harasyams. Sebagaimana bayangan itu menolak apa dia? Panasnya matahari. Jadi maksud zillullah fil ardi, bayangan Allah di muka bumi ni bukan Tuhan bayar mari atas muka bumi. Maksud dianya pemimpin ini adalah bayangan kepada rakyat dia, sebagaimana rakyat bayar ni meneduhkan manusia daripada panas matahari, pemimpin juga sepatutnya meneduhkan rakyat dia. Pasal tu orang panggil berpayung, bernaung di bawah pemimpin. Sepatutnya pemimpin meneduhkan rakyat dia, memberi keamanan kepada rakyat. Memberi keselesaan, memberi kemudahan kepada rakyat. Ini asasnya. Pasal itulah Syekh kita nasihat kepada raja ni, supaya adil. Kalau pemimpin ni, hak tidak adil, duit rakyat lah dia nak kekoh. Kalau hasil cukai naik, rakyatnya susah, hak ni dipanggil raja yang tidak adil. Bila tidak adil, dia tidak jadi zillullah fil ardh. Bayangan ni maknanya rakyat berteduh di bawah dia. Selesa duduk di bawah dia. Maknanya kalau rakyat tak selesa tu, tidak namakan zil. Tidak nama bayangan. Dia sendiri tu jadi panas ke matahari juga.
Itu makna zillullah. Zillullah ni ada hadis kata zillullah, kalau riwayat hadis ni riwayat oleh At-Tabarani. Itu soalan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang memeliharakan rakyat dan tiada dipelihara dengan amanah dan nasihat daripada belakangnya, nescaya memicit atasnya rahmat Allah yang luas bagi tiada suatu. Siapa yang pelihara rakyat? Apa ni, raja ni, pemimpin ni jaga rakyat dia. Dia tiada dipeliharakan dengan amanah dan nasihat. Tak boleh nak nasihat, tak boleh dengan amanah yang baik daripada belakangnya, nescaya Allah Ta'ala akan menyempitkan, memicitkan, maknanya menyempitkan rahmatnya yang luas ni. Rahmat Allah Ta'ala luas, tapi kalau orang tidak amanah, tak jaga dengan baik rakyat dia, orang ni sempit lah dunia dia. Sempit. Tengok pemimpin-pemimpin yang zalim atas dunia ni. Berapa lama dia nak hidup? Berapa lama dia nak kekal atas dunia? Akhirnya dia akan diguling oleh rakyat dia sendiri. Bila guling oleh rakyat dia, mati dalam keadaan hina, terpaksa lari meninggalkan negara, tak hidup dalam buangan, nyeburu di rakyat, macam-macam benda berlaku. Patutnya dia kena ingat dia ni akan mati, akan turun daripada takhta, akan turun daripada kuasa. Janganlah zalim orang. Barulah rakyat tu sayang lah. Jadi payah kita nak cari hadis ni, sebab dia tak mari hak Arab. Dia mari ikut Melayu. Jadi kita nak balik bahasa, cari ikut dalam kitab hak Arab tu, jadi payah nak jumpa. Kata Malik bin Dinar, seorang ulama nama dia Malik bin Dinar. Aku dapat setengah yang diturun daripada langit. Sebahagian daripada yang diturun daripada langit ni dia jumpa kepada dalam kitab. Firman Allah Ta'ala, aku raja bagi segala raja. Ana Malikul Muluk. Pasal tu tak boleh nama raja segala raja. Malikul Muluk tak boleh. Malikul Muluk tak boleh. Yang maha pun tak boleh. Maha berkuasa ni Allah SWT saja. Maha bijaksana tu Tuhan. Makhluk ni tak ada lah. Yang bijaksana boleh kata. Yang maha tu, kadang-kadang istilah kita ni terlalu melampau sangat. Melampau sangat istilah, letak ke manusia, segi pasal ke manusia tu istilah yang lebih had. Lebih sangat tinggi dia. Jadi firman Allah Ta'ala dia kata, aku raja bagi segala raja-raja, hati segala raja pada tanganku. Hati segala raja di tangan aku. Maka barang siapa taat akan daku, aku akan daku, jadi aku mereka itu atasnya rahmat. Siapa dia taat kaku, Allah Ta'ala kata, aku akan jadi ke raja, pemimpin kamu tu, rahmat pada kamu. Dan barang siapa maksiat akan daku, jadikan mereka itu atasnya seksa. Mana-mana rakyat yang tidak taat kepada Allah, Allah Ta'ala akan jadi pemimpin dia tu, zalim, ganas, ngenak kepada rakyat sendiri. Pasal ada dalam hadis lain, dalam khutbah kita sebut dahulu. Mana-mana kaum yang tidak taat kepada Allah SWT, Allah Ta'ala akan sallat alaihim. Allah Ta'ala akan beri ke atas mereka pemimpin-pemimpin yang zalim. Pemimpin yang zalim. Barang-barang maha termasuk dalam sebab kesalahan manusia sendiri. Pasal tu dalam hadis Nabi, Nabi kita ajar. Dalam hadis yang maksur daripada Nabi SAW, Nabi suruh kita baca, Allah wala tusallit alaina bizunubina man la yakhafuka fina wala yarhamuna. Wala tusallit alaina. Ya Allah, janganlah engkau letakkan atas kami ini sebagai pemimpin la yakhafuka fina wala yarhamuna. Wala tusallit alaina bizunubina. Dengan sebab dosa kami ini man la yakhafuka fina. Pemimpin-pemimpin yang tak takut kepada Allah dalam masalah rakyat dia. Jadi itu doa Nabi kita ajar pada kita. Jadi memang ada dalam hadis yang lain, Nabi kita sebut. Sebab maha barang-barang, sebab zalim pemimpin ni kerana manusia itu derhaka kepada Allah. Kalau mu derhaka ke Tuhan, Tuhan atas mari pemimpin yang zalim, nak suruh manusia ni khabar kepada Allah SWT. Khabar. Allah Ta'ala maha berkuasa. Tak kira juga suruh aku pemimpin zalim. Baru saya tahu sikit tu.
Hesa atas dunia itu, dalam akhirat esok, hak Allah Ta'ala nak balas tu, sebuah Tuhan. Maka jangan membimbang akan kamu, akan lidah kamu. Jangan duduk lidah kita, jangan duduk bimbang, duduk maki kosi. Jangan memaki-maki raja. Dan tetapi taubat kamu kepada Allah. Kita bertaubat kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa dilembut akan hati mereka itu atas kamu. Minta berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa, biar Tuhan lembutkan hati pemimpin kita. Hati raja, hati pemimpin. Supaya menjadi bawa rahmat kepada ra'ayahum, kepada rakyat dia. Ini jadi masalah itu sekarang. Ini pemimpin rakus. Dia ambil harta-harta negara, harta-harta rakyat, ambil. Kisahnya, rakyat sendiri itu tidak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya kiranya bagi raja-raja mengingatkan dirinya dan mengira-ngirakan, sentiasa ulang kajilah, muhasabah. Ayat Quran ini yaitu firman Allah Taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardh fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudillaka 'an sabilillah. Tanda ayat ini surah As-Sad ayat 26. Surah As-Sad. Surah Sad ayat berapa? 26. Surah Sad ayat 26. Makna dia apa? Wahai Daud. Allah Ta'ala firman kepada Nabi Daud alaihissalam, bahawasanya kami jadikan engkau khalifah pada muka bumi. Saya tak kata khalifah aku, khalifah saja. Ini ramai orang kita salah sebut. Dia kata manusia ni adalah khalifah Allah di atas muka bumi. Bukan khalifah Allah. Khalifah di atas muka bumi. Khalifah Allah maknanya kita ganti Allah. Allah tak ajak pada ganti. Dia panggil khalifah. Pasal itulah Sayyidina Abu Bakar tu dia panggil al-khalifatu al-awwal li Rasulillah. Nabi Sayyidina Abu Bakar tu khalifah pada Rasulullah. Orang lain ni dipanggil khalifatan fil inna ja'alnaka khalifatan fil ardh. Kami jadikan kamu ni khalifah di muka bumi, bukan khalifah Allah. Jangan kita kata pemimpinlah khalifah Allah. Allah tak payah khalifah. Khalifah makna pengganti. Jadi khalifah ni maknanya di atas muka bumi ni pemimpin atas muka bumi. Itu makna khalifah. Tak payah kita kata khalifah Allah. Cukup dengan khalifah saja. Faham? Jadi Allah Ta'ala perintah kepada Nabi Daud, Daud, aku jadi muni khalifah pemimpin atas muka bumi, maka hukumkan oleh kamu antara manusia dengan hukum yang sebenar. Mu mesti hukum pada manusia dengan hukum yang sebenar. Dan jangan mengikut hawa nafsu, maka jadi sesat engkau daripada jalan Allah. Mu jangan ikut hawa nafsu, mu jadi sesat. Allah Ta'ala nasihat kepada Nabi Daud alaihissalam, bagi nasihat kepada Daud dalam Quran. Maknanya nak ayatnya, semua khalifah, semua pemimpin ni mesti bersikap seperti sikap Nabi Daud ni. Mesti berhukum dengan hukum yang sebenar, jangan ikut hawa nafsu. Dan setengah daripada orang yang mengikut hawa nafsu itu, iaitu bahawasanya jika hadir dua orang yang berbantah-bantah atau dua orang berkelahi pada hadapannya, maka berkendak pada hatinya yang benar itu bagi orang yang dikasihnya tertentu. Ini contohnya, contoh kita hukum dengan hawa nafsu ni macam mana? Kalau kita ni hakim. Kita ni hakim umpamanya. Qadhi ataupun apa saja. Mari dua orang nak minta hukum kepada kita. Nak berhukum. Nak minta pengadilan. Hak seorang ni kawan baik kita, hak seorang lagi ni orang hak kita tak kenal. Kita tak tanya lagi hukumnya, tapi kita setera, kita nak hak kita kenal ni benar. Ini sudah dikira ikut hawa nafsu. Kerana kita tidak betul-betul duduk tengah-tengah, keadilan itu ditegak, dia jatuhkan hukumnya berdasar kepada dalil-dalil yang dibawa, bukti yang dibawa. Bukan kerana kasih sayang, bukan kerana kita kenal. Ini dia kata, setengah daripada orang yang mengikut hawa nafsu itu, iaitulah orang setengah orang yang ikut hawa nafsu ni, orang yang mari dua orang, hak dia kenal tu, dia rasa nak benar kawan tu. Apalagi lah ni, kalau main rasuah.
Kalau kena lepas, kalau tak kena parak kena. Juga. Dan kerana inilah sebab ditanggalkan. So bagi datang ditanggalkan. Kitab Melayu pun kena berbaris juga kalau tidak salah baca. Ditanggalkan kerajaan Nabi Sulaiman bin Daud alaihi wassalam. Jadi cerita ni kita tak pasti dari segi kebenaran dia. Boleh jadi dia ni kebanyakan cerita pelik-pelik mengenai anbiya ni mari daripada dipanggil cerita Israiliyat. Apa makna Israiliyat? Israiliyat ni ambil daripada ahlul kitab yang tidak ada sumber sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dipanggil Israiliyat. Pasal itulah Nabi bagi arahan kepada sahabat-sahabat dia, hadithu an bani Israil wala haraj, la tukazzib, la tusaddiqu wala tukazibu. Mu boleh royak cerita Bani Israel, tapi mu jangan benar, jangan berlawak. Royak kata amanna, kami ini beriman berdasar pada kitab Tauratmu. Hak Tuhan tu mari langit. Bukan hak mu tulis lah ni. Hak mu tulis lah ni tak tahu betul ke tidak. Jadi sama dengan cerita kita ni, cerita Nabi Sulaiman ni. Kalau tengok sini berat cerita ni. Nabi Sulaiman tidak adil. Sedangkan Nabi Sulaiman ni adalah Rasul. Salah seorang daripada Rasul yang 25 tu, Sulaiman. Ayah dia Daud. Tiba-tiba kita buat cerita Nabi Sulaiman tidak adil dalam hukum dia. Boleh ke lagu ni? Ini dia panggil dari segi Ismatul Anbiya. Ismatul Anbiya ni maknanya penjagaan, kawalan Allah SWT kepada Nabi-Nabi alaihissalam memang besar. Jadi kalau kita waktu bercerita Israiliyat, bercerita Nabi itu begini, Nabi itu begini, seolah-olah Nabi ni tidak baik. Cerita yang pelik-pelik lagi timbul dalam cerita Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam dengan Zulaikha ni, siapa orang menikah nak dia dengan Zulaikha. Ada sebagai tu imam dia baca sebuah dah. Ya Allah, satukanlah hati dua suami isteri ni sebagaimana kau satukan Nabi Adam dengan Hawa. Ada dengan Hawa tak apa memang suami isteri. Sebagaimana engkau satukan Sulaiman Yusuf dengan Zulaikha. Jadi ada ke riwayat yang sahih? Betul ke Nabi Yusuf kahwin dengan Zulaikha? Ini cerita-cerita yang kalau kita nak tengok dalam cerita Israiliyat, cerita ni masalahnya masuk dalam tafsir. Masuk dalam tafsir. Ulama-ulama tafsir masuk cerita ni tapi dengan sanak dia. Sanak dia tu mari daripada Alkitab tu sepakat. Tapi baik bila mari orang-orang yang terakhir ni, yang tidak hira sangat ke sanak, waktu ambil cerita ni nak suruh sedap sikit. Jadi banyak cerita-cerita Israiliyat masuk dalam tafsir kita, masuk dalam ceramah kita, masuk dalam kitab-kitab kita. Jangan kita kata ini kitab. Betul ini kitab. Tapi oleh kerana dia ni riwayat Bani Israel yang tidak mari daripada sanak yang sahih, yang daripada sumber yang sahih, yang diakui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita kena jaga hati-hati. Macam cerita ni. Cerita Nabi Sulaiman ni tidak ada dalam pemerintahan dia yang menyebabkan kerajaan Allah Taala hilangkan kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi munasabah pada segi Ismatul Anbiya, penjagaan Allah SWT kepada Nabi alaihi wassalatu wassalam. Jadi cerita ni kita dengar, tengok. Dia kata hilangnya kerajaan Nabi Sulaiman kerana Nabi Sulaiman tidak ada dalam pemerintahan alaihi salatu wassalam. Dan yang demikian itu bahawasanya beberapa manusia daripada ahli Jaradah. Jaradah ni iaitu isi negeri isterinya. Orang kapur isteri dia ni mari. Isteri Nabi ni Sulaiman nama Jaradah. Maka adalah ia terlebih kasih perempuan keduanya. Orang ni sayang ke Nabi Sulaiman, sayang ke dia. Berhukum mereka itu kepada Nabi Sulaiman serta orang lain. Jadi ada cerita ni, cerita Israiliyat ni, orang kapur bini dia mari nak lawan dengan orang kapur lain. Maka kasih bahawa dimenang bagi isi negeri Jaradah sebenarnya. Jadi Nabi masa nak jatuh hukum ni, yang Nabi Sulaiman segera biar benarlah orang kapur bini dia ni daripada orang kapur lain. Maka menghukumkan bagi mereka itu, dia pun hukum benar orang kapur Jaradah, kapur isteri dia. Maka balakan dia dengan ditanggalkan kerajaannya. Jadi Allah Ta'ala waktu bala, hilang kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Jadi Nabi Sulaiman Nabi. Jadi kalau kita tak ambil daripada sumber yang asli, bahawa Nabi Sulaiman ni, nampak Nabi tidak berlaku adil. Pasal apa dia adil dalam dunia ni? Kalau para anbiya alaihi salatu wassalam tidak adil, siapa lagi yang adil? Jadi sini
Walaupun kitab mana sekalipun riwayat, kita bukan duduk di kitab. Kita hormat kepada pengarang kitab rahimahullah. Tetapi dari segi cerita-cerita Israeliat begini, kita boleh guna pendekatan yang lebih baik. Contohnya dari segi sanad dia betul ke tidak. Yang kedua dari segi, kalau sanad dia tak betul, kita akal kita pula. Mana sabar kalau seorang Nabi berlaku tidak adil kepada rakyat dia. Ini Nabi. Kalau raja biasa tidak adil, biasa. Tapi Nabi, Anbiya alaihissalatu wassalam yang ada ismah, boleh kita terima lagi ni. Itu cerita. Ini satu kaedah yang kita boleh ambil. Tak ada cerita-cerita yang lain. Banyak lagi cerita-cerita lain kita dengar pelik-pelik. Cerita-cerita Nabi, cerita sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu. Kita dengar tu rasa senyap bulu rama kadang-kadang. Dia mau penceramah-penceramah cerita. Pasal tu kita nak cerita, biar kita pastikan benda tu sahih. Benar berlaku pada Nabi, Anbiya, para sahabat radhiyallahu taala anhum. Dia mau ni ahli syurga. Kita buat cerita main-main. Macam cerita Sa'labah umpamanya. Cerita Sa'labah yang mengatakan tak bayar zakat. Banyak cerita palsu. Allah musta'an. Dan kata Ma'qil Bukhari, Ma'qil Ibn Yasar. Kalau tak Bukhari dia baca-baca pelik-pelik. Ada orang tulis dalam buku dia ni. Mu'aqil, tidak Mu'aqil. Sahabat Nabi nama dia Ma'qil Ibn Yasar radhiyallahu taala anhu. Tak bagi kau boleh baca. Aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada daripada seorang hamba yang diberi memelihara akan rakyatnya. Seorang ni Allah Taala beri jawatan pemimpin, memerintah rakyat dia. Sama ada menteri besar, perdana menteri, berapa menteri lah. Tiada memberi nasihat akan rakyatnya. Tetapi dianya tidak nasihat molek pada rakyat. Tak suruh rakyat dia ni jaga baik-baik diri. Tak suruh semaya. Tak suruh apa-apa yang baik. Mana tidak beri nasihat ni bukan mana dia kena ceramah. Tak beri nasihat ni maknanya tidak beri keadilan kepada rakyat dia. Duduk mahal barang rakyat, duduk nyusuh rakyat. Gapo dia jadi orang ni? Dia ada mencium ia akan bangun syurga. Pemimpin lagu ni yang tidak nasihat rakyat ni, dia ni tidak akan dapat cium bangun syurga. Tanda baik-baik, tulis nombor di tepi tu. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Tulis hadis riwayat Al-Bukhari. Sahih hadis. Tak payah duduk pertikal lagi. Dia ada seorang nama dia Ubaidullah Ibn Ziyad. Ubaidullah bin Ziyad ni dia pergi ziarah Ma'qil Ibn Yasar waktu dia sakit. Ma'qil Ibn Yasar tengah sakit sungguh ni, sakit mati tu. Sakit tenang. Bila dia pergi jumpa Ma'qil ni nak ayatnya, seorang sahabat yang alim yang baik. Orang yang manggil Zairah dia, tidak ada orang aku ni sakit, nak akak lutut tak boleh, nak putih tak boleh. Tak. Dia lagi dia beri nasihat. Hei Ubaidillah, dengar ni. Aku nak ayat kamu satu hadis yang aku dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Ma min 'abdin", tidak ada seorang istar'ahu Allahu ra'iyatan. Allah Taala beri kepada dia jaga rakyat. Falam yahutha binasihatin. Dianya tidak jaga molek rakyat dia ni. Tak bagi nasihat molek. Tidak beri sempurnaan kepada rakyat dia. Illa lam yajid ra'ihatal jannah. Orang ni tidak akan dapat cium bau syurga. Ma'qil Ibn Yasar radhiyallahu ta'ala anhu ardah. Di saat-saat nak mati, dia lagi dia beri nasihat kepada Abdullah bin Ziyad. Jadi kitanya, kalau orang pergi melawat kita sakit kat, cara kita orang sakit. Tak lalu makan, tak gapo dah. Bicara babat maya pakai dok dah. Ini lain bezanya kita dengan para sahabat radhiyallahu taala anhum arda. Dan riwayat daripada hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa memerintahkan pekerjaan muslimin sesuatu, siapa dia jadi ketua yang jaga hak orang Islam, kemudian tiada diberi akan mereka itu nasihat, dia tak jaga molek rakyat dia ni. Seperti ia nasihat kepada isi rumahnya. Ahli keluarga dia nak jaga molek. Anak ni lambat sakit kepala pergi peta. Orang tu nak lambat senguk nak pergi kedai pergi.
Tapi rakyatnya susah. Jalan raya tak ada. Lapu pun tak betul. Tak mikir hak rakyat dia. Kenapa jadi orang ni? Maka ia mensediakan tempatnya dalam neraka. Orang ni telah cedek tempat duduk dia mana? Dalam neraka. Wal'iyazubillah. Orang yang jadi pemimpin ni, tempat duduk dia dalam neraka kalau tak tahu rakyat. Suka jadi pemimpin ni, kau tak suka? Suka. Orang tabik, orang hormat, ada driver, kereta besar, berjalan tu semua orang paling kita belakang. Tapi, kalau kita tidak adil, tak jaga molek hak rakyat, apa akan jadi? Jadi apa? Neraka lah tempat ni. Nas'alullah as-salama wal-afiyah. Dan riwayat daripada Abdul Rahman bin Samurah. Berbagi. Samurah. Tak bagi atas. Mi bagi depan. Samurah. Abdul Rahman bin Samurah radhiyallahu ta'ala anhu. Katanya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bagiku. Nabi kata apa? Ya Abdul Rahman bin Samurah. Nabi panggil nama penuh. Hey Abdul Rahman bin Samurah. Demikianlah kalau kita nak nasihat orang. Kita pergi nak nasihat orang. Orang mari rumah kita, kita orang tua, kita orang apa orang ada kedudukan, kita pergi nasihat dia. Kalau budak sini panggil awal. Kalau budak panggil nama, wahai Anas, duduk molek. Dia panggil nasihat. Barulah orang tu nak dengar nasihat. Kalau kita pergi Jepah dulu, bahasa tak erti bahasa dengar kau nak ayat. Bukan dia dengar nasihat ke tak dengar? Bukan nak dengar, hanya celik mata balik. Demo reti bahasa demo. Nyuri demo reti bahasa tu kan. Pada kerah lengan dah lah tu tak. Tidak dengar nasihat dah lah tu. Tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panggil nama, ya Abdul Rahman ibn Samurah. Jangan kamu minta jadi wali memerintahkan manusia. Mu jangan minta jawatan nak jadi pemimpin. Jangan minta. Pasal apa tak boleh minta? Maka bahawasanya jika diberi akan dia bagi engkau dengan tiada meminta, ditolong Allah akan dikau atasnya. Kalau orang beri jawatan, orang tengok kita ni layak duduk sini. Orang beri jawatan kita. Jadi pemimpin kau, jadi berapa saja jawatan yang orang beri, kita tidak minta, Allah SWT akan tolong kita. Tuhan akan bantuan kepada kita. Dan jika diberi akan dia dengan meminta, diserahkan dikau kepadanya. Apa dia berlarut nak jawatan, Allah Ta'ala suruh ambil kemulah jawatan tu, mu jaga dirilah, aku tak tolong. Yang jadi huru-hara ni, bukan sakat minta nak jawatan ni. Kalau kita ngisi borang tu lain cerita lah. Ni tidak, kalau tak boleh jadi tak boleh jawatan kau-kau, berlarut. Pilih ada orang-orang celak mata sikit nampak nak menggugak kedudukan kita, perang. Cerita dia, hidup buruk kata pindah. Perangai manusia lain. Kisahnya, nak kau kerusi tu, nak kerusi. Kerusi berapa ikutlah. Nak jadi tok wakil kau, nak jadi tok hakir kau, nak jadi gapo saja, nak jadi menteri kau. Bagai-bagai panah lah kau. Bagai-bagai panah. Kalau tebal konsep jawatan ni, jumpalah. Akan timbullah fitnah atas dunia. Orang yang tak sih punya fitnah dia mah. Hak nak gak, Tuhan lah tahu. Dalam Islamnya Nabi kita lari Abdul Rahman bin Samurah, mu jangan minta jawatan. Kalau minta, kalau boleh juga pun Allah Taala tak tolong. Tapi kalau mu diberi jawatan, orang tengok kita layak, orang pakat sabar kita. Ini Allah Taala akan tolong. Beza tak beza dengan manusia lain ni? Beza. Kalau tak wih dia, habis kapunya belagak. Mana boleh orang kita ni nak juga ke mana-mana pun. Tak wih dia, rasuah lagi. Tak wih dia, pergi masuk jumpa orang besar, kita. Ini. Hadis ni tanda baik-baik. Hadis Abdul Rahman bin Samurah ini riwayat Al-Bukhari tulis. Hadis ini riwayat oleh Imam Al-Bukhari. Maknanya hadis bila sebut hadis Bukhari itu jangan tanya lalu. Kalau hadis Bukhari dalam as-sahih dia, mana hadis itu sahih. Klik tulis besar-besar. Bahasa Arabnya, ya Abdul Rahman ibn Samurah, la tas'alil imarah. Fa innaka in utitaha an mas'alah, ukilta ilaiha. Wa in utitaha min ghairi mas'alah, u'inta 'alaiha. Tulis molek, tepek dinding besar, barulah kita berasa tak sih hidup belagak minta jawatan. Kalau tidak, no.
Dia gapa-gapa manusia ni kalau dia tak stay mari. Kalau nak, payah tak? Payah ya. Apa belagak-belagak dia. Jadi kita kena ingat baik-baik pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdul Rahman bin Samurah. Mu jangan minta jawatan. Dia kata tu isi boreh tak. Oh itu dia panggil proses dia nak dapat jawatan. Maksud minta saling kat lagu hak salah ni, pergi belagak nak jawatan, pergi berebut dengan orang, pergi rasuah. Ini yang salah. Kita tulis boreh. Kalau orang tengok layak kita dengan jawatan tu dia mau bui. Habis kata kita. Jadi hadis ni siapa? Hadis Abdul Rahman bin Samurah ni siapa riwayat? Riwayat dia Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Itu dari segi jawatan. Adapun kelebihan adil pula. Jadi kita masuk ni dalam bab kelebihan berlaku adil. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka